Khawarij, Mu'tazilah, ISIS, Daesh, yang banyak aliran sesat yang Nabi sebut 72 yang masuk dalam neraka, hanya satu saja yang akan selamat, Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka nikmat yang paling besar ni kita kena jaga betul-betul. Dengan apa jaga? Kalau nikmat yang kita sebut tadi, sihat tubuh badan, apa semua, harta benda, kita jaga dengan makan kena cukup. Tak cukup 3 kali sehari, 5 kali sehari. Kereta baru beli semalam, tiap-tiap hari pun jaga, tahan lama, padahal habisnya juga. Anak kita jaga, sekolahkan dia, bagi pakaian dia. Apa lagi yang nikmat kita jaga? Tubuh badan kita pun jaga supaya tidak tersusuk di duri. Kaki kita tak dibijaknya akan paku. Jaga sangat. Tetapi nikmat Islam dan juga iman lebih aula kita kena jaga. Kerana apa? Jika terbatalnya akan nikmat ini, maka rosak segala akan amal ibadat yang lain, dan tidak ada gunanya jikalau dia mati dalam keadaan tidak ada nikmat ini. Subhanallahirrahim. Siapa yang buat? Siapa yang suruh mendahulukan akan ilmu ini ataupun nikmat ini daripada ilmu-ilmu ataupun nikmat yang lain? Allah Azza wa Jalla yang perintahkan kepada Nabi Muhammad. Mana daripada kita? Dalam surah Muhammad ayat 19, Allah Azza wa Jalla menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Maka perkara pertama yang perlu kau belajar, kau tadabbur, kau hayati, kau kenal, apa dia? Mula-mula sekali Allah Ta'ala suruh, jangan nak lawan Allah. Allah Ta'ala suruh, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wastaghfir li dhanbik. Kemudian barulah beristighfar, kemudian barulah melakukan amal ketaatan yang lain. Menunjukkan istighfar adalah perkara furuk maksudnya apa dia? Perkara cabang. Nak diterima, kita mohon pada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Tapi kalau akidah dia duk kata Tuhan bertempat, Tuhan berjisim, Tuhan duduk atas langit, Tuhan duduk atas arasy, Tuhan menyerap dalam diri makhluk, zat Allah Ta'ala ada kat mana-mana, menghina akan syiar agama, memijak Al-Quran dengan sengaja, menyembah berhala, walaupun dia kata Tuhan dia Allah, maka dia tidak beriman pada Allah. Kerana apa dia? Kerana mereka itu menyengutukan Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani yang dulu kita di Malaysia ni berebut dengan orang Islam, nak guna juga nama bagi Tuhan mereka Allah, nak diletak dalam Bible. Kalau tuan-tuan ingatlah kan, kalau di Selangor, Kecoh juga isu tu, di negeri-negeri yang lain. Apa kita punya stand, kita punya prinsip? Kita tidak redha. Maknanya kita tidak boleh mengiktiraf bahawa orang itu walaupun dia sebut Tuhan dia Allah, maka dia tak beriman pada Allah. Kerana apa dia? Kerana mereka menyengutukan Allah, mengatakan Nabi Allah Isa anak Allah, mengatakan Uzair anak Allah, mengatakan Allah ada Qudus, yang Trinity itulah. Quran kata, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Maka telah kufur, yang tidak beriman, orang yang mengatakan Allah Ta'ala thalithu thalatha, 3 dalam 1. 3 dalam 1 Trinity itu, anak Allah, Ruh Allah dan Kudus bagi Allah, walaupun dia sebut Tuhan dia Allah. Dalam Quran menyatakan, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Telah berkata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kami adalah anak-anak Allah. Dia sebut Allah, tapi dia tidak beriman kerana menyatakan bahawa dia anak kepada Allah. Bukankah dalam surah Al-Ikhlas Allah Ta'ala menyatakan lam yalid wa lam yulad? Datuk Imam baca tadi, betul tak Imam baca tadi? Dengar ke tidak ni? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang kedua, pernah dengar tak istilah pada zaman Nabi ada orang musyrikin Mekah? Musyrikin Mekah, pernah dengar ya? Kenapa disebut musyrikin? Kerana mereka ini juga menyatakan dan mendakwa Tuhan mereka Allah.
Mereka tawaf di Kaabah. Mereka tawaf di Kaabah. Mereka melakukan amalan yang macam umat Islam tawaf. Mereka berkata bahawa sesungguhnya yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, yang menjadikan langit dan juga bumi Allah. Adakah dia beriman kepada Allah? Tidak. Kerana apa tidak beriman? Kerana dalam masa yang sama mereka mengatakan Lata dan juga Uzza, berhala-berhala yang ada dalam Kaabah ketika itu juga adalah Tuhan baginya, turut memberi manfaat kepadanya. Maka tidak beriman. Kenapa saya datangkan contoh-contoh ajaran-ajaran musyrikin yang boleh membatalkan iman? Supaya kita tahu diri kita. Bila kita sebut Tuhan kita Allah, jangan pula menyemutukan Allah. Kerana walaupun mendakwa Tuhan kami Allah, tapi kalau kata bertempat, berjising, ada dua, ada tiga, ada anak, sebutlah Allah sekalipun, maka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pula, bila kita sebut Tuhan kita Allah Ahad, Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, dia Allah yang Esa. Laisa kamithlihi syai'un, itu sifat Allah Ta'ala pula yang tak sama dengan makhluk. Dalam surah Syura ayat 11, tiada sesuatu pun makhluk yang menyerupai Allah. Fala tudribu lillahi al-amthal walillahi al-mathalul a'la. Banyak ayat-ayat disebut ayat muhkamat, ayat yang ada satu makna saja, tidak dua, tidak tiga. Dengan maksud tidak ada sesuatu pun yang menyamai dan menyerupai Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan anggap benda ini enteng, remeh. Tauhid yang benar, iman yang benar dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, syarat nak diterima seluruh amal ibadat kita. Dan untuk memelihara dan menjaganya adalah dengan ilmu. Nabi SAW pula mengutamakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Selama 13 tahun dekat Mekah berdakwah, hanya ajak satu perkara je, satu tajuk je, satu topik je, iaitu tentang min ibadatil ibad ila ibadatillah. Mengajak masyarakat ketika itu yang menyemutukan Allah kepada beriman kepada Allah. Nak dibandingkan 10 tahun di Madinah, baru Nabi SAW menceritakan masalah hukum hakam. 13 dengan 10, mana lebih banyak? Confirm 13 lebih banyak daripada 10. Dalam 13, satu tajuk dia. Siapa suruh Nabi itu ulang dalam 13 tahun tentang Allah? Allah Azza wa Jalla yang suruh Nabi Muhammad. Bagi orang yang mendakwa, ikut cara dakwah Nabi, kena utamakan yang ini lebih daripada ilmu-ilmu yang lain. Kerana itu syarat untuk diterima seluruh ilmu dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i, pernah dengar nama Imam Syafi'i? Kita yang berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, suatu ketika dia mengajar akan ilmu akidah. Dia bukan mengajar fiqh saja. Imam Syafi'i bitadqiq. Orang sebut apa bitadqiq? Sebutir-sebutir, nak bagi faham, bukan nak cepat habis. Saya ni tuan pengurusi, dia tak beritahu masa berhenti pukul berapa, tapi selalunya per Mei orang bagi jangan lebih pukul 12, betul tak? Lebih pada pukul 12 tak boleh tuan. Tapi saya tak tampak dan don. Mana aci kan? Saya daripada sini 3 jam, pergi balik 6 jam. Sebabnya 3 jam 6 jam. Betul kagak tuan? Saya sila dulu ya. Sila betul silat. Tuan-tuan dengar je habis suara saya. Paling kurang pun tuan-tuan boleh kuliah dekat sini. Saya kalau tak cakap, habislah kuliah. Ikhlaskan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur banyak-banyak di atas nikmat ini. Tidak ada seorang pun boleh jamin dia mati dalam keadaan beriman, mentauhidkan Allah. Syaitan setiap masa selagi mana darah kita mengalir kan, dia membisikkan kepada kekufuran, maksiat, sampai di hujung akhir hayat. Dalam hadis Nabi SAW, kalau iman tak ada, ilmu iman tak ada, apa dalam hadis menyatakan? Syaitan datang. Siapa pernah merasai ini? Tak pernah. Di alam nazar. Kalau siapa yang pernah merasai, bukan orang bagi